My Quran Time ini dibawakan khas kepada anda oleh Mofas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini untuk kita mengulang kaji bagi bahagian kedua juz ke-10, dan ini adalah ulang kaji yang terakhir sebelum kita melihat keseluruhan 10 juzuk di dalam Al-Quran pada hari esok insya-Allah. Dan pada hari ini kita bersama Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Baik, kita dah selesai dah Ustaz. Betul. Selesai ini maksudnya kita dah bersedia dah untuk masuk besok kita simpulkan keseluruhannya, dan lusa insya-Allah kita dah mula dah nak melihat juzuk pertama, kedua, ketiga, dan terus kita bersama Ramadan. Dah tinggal sekitar seminggu sahaja lagi. Tuan-tuan mungkin sudah pun bersedia ya, sudah ada perancangan dah Ramadan ini apakah target saya. Dan menarik kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah ya, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran, ayat 185 itu adalah bulan Ramadan yang sudah pun berlaku sekitar 15 tahun sebelum puasa difardukan. Menarik kan? Maksudnya Quran telah turun dulu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, selepas 15 tahun, tahun kedua Hijrah baru difardukan puasa. Apa poinnya? Poinnya ialah belajar dulu membina keimanan bersama Al-Quran sebelum bulan puasa. Bila masuk bulan puasa, puasa itu insya-Allah melahirkan takwa. Tetapi kalau sebelum Ramadan tidak buat persediaan, tidak bersedia dengan iman, tidak bersedia dengan Quran, masuk Ramadan takwanya entah ke mana. Jadi pada hari ini kita ingin menyemak kembali kepada juz yang ke-10 halaman 192 ayat 34 sebagai salah satu ayat yang kita ingin jaga dan ingin ambil pelajaran. Kali ini kalau sebelum ini bercakap tentang golongan musyrik Mekah ataupun golongan musyrik yang perlu dikeluarkan ataupun diperangi, kali ini bercakap tentang kalau ada yang tidak mematuhi peraturan di kalangan ahli kitab. Kita baca ayat 34 bersama Ustaz Tirmizi. Baik, terima kasih Fadil Tuan Fazrul, penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah kita dah tak lama lagi akan bertemu dengan bulan Ramadan Al-Mubarak, yang kita selalu sentiasa sambut marhaban ya Ramadan. Dan juga di antara adab-adab kita apabila menyambut Ramadan ini ialah kita kena sambut dengan penuh kegembiraan. Jangan sampai dalam hati kita tak rasa apa-apa Ramadan, biasa saja. Kita kena rasa gembiranya bertemu Ramadan. Kenapa Ramadan gembira? Kerana Ramadan ni ada keistimewaannya. Sudah pastilah inilah ayat-ayat Al-Quran, firman-firman Allah yang suci. Kita sebut ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Kerana apa istimewanya Ramadan? Al-Quran diturun. Sebab itulah kita kena menzahirkan kegembiraan kita. Itu adalah antara adab kita menyambut Ramadan. Mudah-mudahan kita tanya dalam diri kita, adakah kita gembira Ramadan? Sudah pasti kita gembira insya-Allah. Ayat 34 kita baca insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhal
كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. صدق الله. Surah Al-Azim ayat 34 ini sebagai permulaan satu daripada ayat pada halaman 192. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak daripada orang alim dan rahib-rahib mereka, iaitu di kalangan ahli kitab, benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang manusia daripada jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak membelanjakannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahawa mereka akan mendapat azab yang pedih. Ini adalah satu daripada ayat daripada halaman 192 bercakap tentang apa? Tentang perjuangan, ya. Ada orang, ada insan, ada manusia yang sebenarnya yudfi'u nurallah pada ayat 32. Dia cuba untuk memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka. Mereka ceramahnya, mereka buat propaganda di kalangan orang-orang bukan Islam ataupun orang-orang yang munafik kepada Allah. Dalam konteks ini ialah terutama ahli kitab, ya. Tetapi Allah kata bahawa Allah akan melengkapkan. Don't worry, jangan bimbang, kerana Allah lah yang akan melengkapkan, menyempurnakan nurnya walaupun dibenci oleh orang yang kufur. Jadi di dalam ayat 33 itu Allah menceritakan bahawa hakikatnya apa? Allah hantar Rasul dengan hidayah dan agama yang benar untuk menzahirkan atas segala, ya, kalau sebenarnya ala dini kullih ini sebenarnya banyak agama yang ada, tetapi Allah gunakan perkataan mufrad singular ad-din kerana musyrik itu adalah satu millah, satu agama yang tersendiri, yang walaupun banyak nama tetapi ia tetap juga digelar sebagai syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi peringatan Allah pada kita, ya ayyuhallazina amanu, ya wahai orang beriman, sesungguhnya ramai di kalangan orang-orang alim dan rahib orang Yahudi itu, Nasrani ataupun Bani Israel, la yakuluna amwalan nas bil batil, makan harta manusia secara batil. Ini adalah rasuah-rasuah yang berlaku, menunggang agama. Ini Allah tegur secara spesifik kepada siapa? Orang beriman, ya. Allah suruh ambil pelajaran, jangan sampai mengulang balik bila dah menang, bila dah berjaya, mengulang balik tragedi umat Bani Israel bila mereka ini di kalangan orang-orang agamanya menyalahgunakan pengaruh yang ada. Dan kita kena ingat bahawa antara orang yang paling berpengaruh dalam masyarakat adalah orang yang memperjuangkan ataupun bercakap pasal agama. Itu sebabnya ini peringatan pada kita, Ustaz, ya, agar jangan sampai kita terlibat perkara ini. Wa yasudduna an sabilillah, malah ada di kalangan mereka ni sanggup menghalang daripada jalan Allah. Dan Allah mengingatkan pada orang beriman jangan menumpuk-numpukkan emas perak. Kan sekarang ni trend, Ustaz, ya, orang beli emas dan perak, ya. Dan adakah salah? Tidak salah, tapi mestilah jangan sampai wala yunfiqunaha fi sabilillah. Jangan kita kedekut nak simpan punya pasal, bila ada orang nak gunakan untuk fi sabilillah, untuk masjid, untuk gerakan untuk membawa lebih ramai lagi orang kenal al-Quran, kita kata saya tak nak keluarkan zakat, ya. Malah lebih daripada itu, bukan sekadar zakat, kalau boleh keluar lebih daripada itu, Allah kata fabashshirhum bi'adzabin alim. Ini untuk memberi maklumat kepada kita, perjuangan ini perit, ya. Perjuangan ini perit, nanti kita akan sampai pada ayatnya. Tetapi peritnya di sini itu seperti emas yang dibakar, ia untuk membuang kotoran-kotoran. Kalau emas itu tidak dibakar di sini, maka ia kesannya pada ayat yang ke-35 itu akan dibakar di akhirat sana. Itu yang kita tidak mahu. Apabila emas dibakar, dia membakar kepada orang-orang yang mengumpulkannya, tidak mahu berzakat, satu.
ya, kita kena semak pada hari ini, dah bayar zakat tak kepada simpanan emas perak kita, dan juga semua pendapatan yang kita ada. Dan pada ayat hujung itu, ayat 36, Allah bercerita tentang 12 bulan yang Allah ciptakan, ya, ataupun Allah iktiraf, dan disambung pada halaman 193 tentang ayat 38. Mari kita baca bersama, Ustaz. Baik. Ayat 38 Ustaz. Ya. Okey, auzubillahi minasyaitanir. Ya ayyuhallazina amanu ma lakum idza qila lakum انفروا في سبيل الله إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. صدق الله. Surah Al-Azim, wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan pada kamu berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Adakah kamu lebih menyukai kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini di akhirat hanyalah sedikit. Jadi ini adalah bagaimana Allah memberikan rasional ataupun logik, ya, untuk kehidupan kita. Adakah kita ini ingin duduk di dunia ini, ya, tidak mahu berjuang, kumpulkan harta, kemudian kita tak kisah dari segi masa, ya, kalau katakan orang-orang kafir itu dia cuba menukar-nukar masa bulan haram pada ayat ke-37 itu untuk kepentingan mereka, ya. Tetapi Allah menyatakan jangan sampai begitu. Infiru fi sabilillah, kalau berjuang di jalan Allah itu, kalau kita bercakap tentang perang itu adalah puncaknya, tetapi dalam kehidupan kita seharian, apa-apa sahaja perkara kebaikan di rumah, bagi ibu untuk berjuang dalam rumah, si ayah perlu berjuang di tempat kerja untuk pergi solat contohnya, itu juga fi sabilillah, dan itu adalah latihan-latihan untuk berjuang di medan perang sebagai puncak jika ia diperlukan. Maka Allah menyatakan, adakah kamu akan redha kepada kehidupan di dunia padahal dia sedikit sangat? Sedikit sangat. Dan Allah menyatakan jika kamu tidak berjuang, apa Allah kata pada ayat 39? Allah memberi azab. Nauzubillahi min dzalik. Wa yastabdil qauman ghairakum, akan diganti dengan satu kaum lain, kaum yang serius untuk berjuang, yang kalau bercakap tentang Quran dia berjuang betul-betul. Kalau katakan ada yang tuan-tuan, ada rakan yang tahu Quran tapi saya malaslah nak berkongsi, saya malaslah nak mengajar, perkara-perkara itu akan diganti, ya. Dan ini Allah bawakan lagi bahawa tentang perjuangan ini kita kena rebut peluang. Pada ayat 40 itu, kalau kamu tak tolong, sebenarnya Allah dah tolong dah. Ya, kata pada sahabat, kalau kamu tak tolong, Allah dah tolong dah Nabi ketika berdua itu berhijrah ke Madinah. Itu ayat 40. Jadi Allah ingatkan lagi pada ayat 41 untuk berjuang. Mari kita sama-sama baca ayat 41 halaman 194. Baik. Auzubillahi minasyaitanir rajim. انفروا خفافا وثقالا انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم
ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله. Surah Al-Azim, berakatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Ini adalah ayat 41 surah At-Taubah. Berkali-kali Allah mengingatkan berjuang, ya. Kalau katakan bukan di medan perang, dalam hidup seharian tuan-tuan, ya, mesti berjuang. Bila dah baca Quran ini, ada orang yang memerlukan pertolongan, yang perlu bersungguh-sungguh kita, ya, untuk menyokong kepada kebaikan, untuk memberi sama ada harta kita ataupun masa kita. Diri itu maksudnya masa, kemahiran yang kita ada, ilmu yang kita ada, kita kongsikan fi sabilillah. Maka Allah kata mestilah buat, walaupun rasa berat, walaupun rasa ringan, teruskan. Dalikum khairul lakum, ini lebih baik in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Apa yang ketahui, balasan yang Allah berikan itu adalah amat baik, amat indah, sebagaimana yang telah dilalui oleh orang-orang yang telah syahid ataupun telah berjuang sebelum ini. Jadi Allah menyatakan hakikat tentang perkara ini, laukana aradan qariban, ya, jikalah usaha ini dekat, ya, ataupun mudah, maka ramai yang akan ikut. Tetapi hakikat tentang perjalanan perjuangan, ini, ya, bila iman dia menyebabkan kita berhijrah, berjihad sebagaimana dinyatakan pada surah Al-Anfal, iaitu satu, dia adalah ba'udat, jauh, ya. Yang keduanya alaihimusyuqqah, ada dia punya duri-duri dalam perjalanannya, bukan sekadar duri daripada luar, tapi dalam diri kita pun ada kepayahan. Tapi sebenarnya ini adalah sebagai satu pelaburan yang tuan-tuan boleh laksanakan bila Allah beri semangat di dalam ayat ini. Selepas ini Allah memberitahu dalam ayat 100, halaman 194 ini ada kumpulan satu lagi. Tadi kita dah bincang musyrik, kemudian ahli kitab, masuk kumpulan munafik. Kumpulan munafik ini dia daftar Islam, tetapi pada ayat yang ke-44 dia minta apa? Minta izin, tidak mahu berjuang. Minta maaflah bos, saya tak bolehlah bos. Ya. Minta maaflah Rasulullah. Dia macam-macam. Allah memberi komentar dalam halaman ini tentang orang yang suka memberi alasan. Dia kata kalau kami ni kuat, kami ini akan keluar. Dia memberi alasan. Jadi pada halaman 195 kita akan melihat satu dialog yang penting. Mari kita baca. Sila Ustaz. Pada ayat 195, muka surat 195, ayat 49. 49. Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ومنهم من يقول ذل لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. صدق الله. Dan di antara mereka ada dua orang yang berkata, ada di kalangan mereka orang yang berkata, berilah aku keizinan tidak pergi berperang, dan janganlah engkau wahai Muhammad menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah. Ketahuilah bahawa mereka telah terjerumus dalam fitnah, dan sesungguhnya mereka neraka jahanam itu meliputi orang-orang yang kafir menuju Allah SWT. Jadi apakah maksud daripada ayat ini? Ini kumpulan munafik, ya, kumpulan munafik yang mereka ini kata Nabi tak payahlah pergi ni, pasal nanti kalau lawan orang-orang Rom tu, dia ada perempuan-perempuan kat sana, nanti dia taftinni, ya, dia akan menyebabkan terfitnah saya kerana ada perempuan-perempuan Rom. Dia bukan nak lawan perempuan Rom, kan? Dia nak lawan lelaki Rom ataupun siapa-siapa yang berjuang, tetapi dia menggunakan pelbagai alasan. Jadi ini kemahiran orang munafik, ya, memberi alasan, dia pusing sana pusing sini. Dan apa Allah cakap? Ala fil fitnati saqatu.
sebenarnya mereka pun dah berada dalam fitnah tersebut. Ya, tak payah pergi pun dah ada dah dalam fitnah. Apa maksud fitnah? Fitnah ini adalah ujian, ya, kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dah ada dah mindset itu. Itu yang dia memberi alasan demi alasan sehingga tidak mahu pergi berjuang. Nak buat kerja, dia tolak sana, tolak sini. Perkara itu Allah bongkar pada halaman 195 ini. Jadi Allah menyatakan wa inna jahannama lamuhitatum bil kafirin. Neraka jahanam itu meliputi mereka. Pasal mereka rasa macam kat sana dia boleh gerak, ya, bila orang kata begini dia pergi ke belah sini, tapi bila sampai di akhirat nanti tidak boleh lepas daripada cabaran itu. Jadi pada ayat 50 ini apa ciri orang munafik? Dia kalau tengok kepada nabi, sahabat ada perkara kebaikan, dia tak puas hati. Kan, ya. Tapi kalau dapat perkara musibah, dia kata bagus ya. Ini yaqulu qad akhadna amrana, ya. Sesungguhnya sejak mula kami telah berhati-hati tidak pergi berperang. Ini cara berfikirnya, ya. Dia nak lepas diri sahaja, tapi kalau ada benda baik dapat kepada sahabat, dia tak suka. Dia rasakan bahawa sepatutnya dia yang dapat. Jadi inilah penceritaan ataupun sifat-sifat orang munafik di dalam halaman 195, ya, ayat 54 itu. Dan yang menghalang perbelanjaan mereka untuk diterima adalah kerana mereka kafir kepada Allah dan Rasul, dan mereka tidak mendirikan solat melainkan dengan malas, dan tidak menafkahkan harta melainkan dengan rasa enggan terpaksa. Solat juga tapi dalam rasa malas, kerana kalau dapat sesuatu, okey, saya sembahyang, kalau tidak orang tak tengok, tak sembahyang berjemaah pada waktu zaman Nabi. Ini pelajaran untuk kita. Diteruskan pada halaman 196 pada ayat 55. Apa sebab munafik, ya, tidak mahu berjuang, yang kita ingin elak daripada tersasar. Ayat 55. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. صدق الله. Surah Al-Azim ayat 55 ini menerangkan dua punca yang menyebabkan seseorang itu tidak mahu berjuang sehingga merosakkan dirinya. Pertama namanya harta, yang kedua anak pinak dan keluarga. Kita bersambung lagi My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. صدق الله. Surah Al-Azim,
Kita bertemu kembali dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini. Kita mengulang kaji bagi juz yang ke-10 pada bahagian yang kedua, dan sebentar tadi kita pun sebelum rehat kita sudah melihat kepada 5 halaman dan kita ingin menyambung ya pada halaman 197 ini masih bercakap tentang golongan munafik. Jadi di dalam surah At-Taubah ini bercerita tentang musyrik ya, tentang orang yang ahli kitab, apakah yang menyebabkan ia diperangi. Bukan semua orang Yahudi ataupun Nasrani itu diperangi, ada syaratnya yang perlu kita faham, dan kalau ada yang bukan Islam yang membaca al-Quran ini kena faham dengan betul ya, bukan diserang sahaja begitu, bukan, itu bukan ciri Islam. Dan munafik banyak dibongkar di dalam surah At-Taubah ini dalam ayat sebentar tadi, iaitu pada ayat 65. Dan jika kamu tanyakan pada mereka, nescaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bergurau senda dan bermain-main sahaja. Apa ceritanya? Dalam ayat sebelumnya, mereka ini ada yang memperlekehkan kepada sahabat yang berjuang. Ada yang dapat gaji ya, kemudian 50%-nya diberikan pada keluarganya, 50% gaji tak banyak ya, diberikan pada perjuangan Islam. Jadi mereka memperlekeh-lekehkan, inikah yang akan mengalahkan bangsa Romawi, kata mereka. Maka bila sampai pada Nabi, mereka kata tak, sesungguhnya innama kunna nahudu wa nal'ab, kami sebenarnya apa, bergurau senda kan, kami ini bermain-main. Padahal sebenarnya itu adalah istihza, itu adalah memperolok-olokkan. Jangan diperolok-olokkan orang yang berjuang walaupun kecil. Walaupun dia mungkin bagi tuan-tuan ya, kalau katakan baru merangkak-rangkak dalam baca al-Quran, ada orang lain yang mungkin dia berkongsi sedikit tadabbur, jangan diperolok-olokkan usaha itu. Kerana apa? Kerana semua orang ada peluang untuk menjadi penolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah beritahu tentang ciri munafik secara spesifik pada ayat 67, iaitu mereka ini di antara satu sama lain, munafik lelaki yang perempuan ini antara satu sama lain apa yang mereka buat? Menyeru kepada mungkar, menghalang daripada makruf, yang wayaqbiduna aydiyahum, iaitu apa? Mengganggu ataupun mereka menggenggam tangannya, iaitu kedekut dalam berinfak. Dan ini dijelaskan pada halaman 197. Bila kita masuk kepada halaman 198, Allah menceritakan pula tentang orang yang beriman ya. Cuma kita baca dahulu kepada ayat 69 untuk kita memahami apakah lagi yang Allah ingin bongkar pada orang munafik. Bersama Ustaz Tirmizi. Baik. Auzubillahi minasyaitanir rajim. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. صدق الله. Surah Al-Azim ayat 69 ini, keadaan kaum munafik dan musyrikin itu seperti orang sebelum kamu, mereka lebih kuat daripada kamu dari segi harta dan anak-anak. Maka mereka telah menikmati bahagiannya dan kamu telah menikmati bahagianmu sebagaimana orang-orang sebelummu menikmati bahagiannya, dan kamu menyatakan yang batil sebagaimana mereka juga menyatakannya. Sia-sia amalan mereka di dunia dan di akhirat. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Kita ingin dengarkan apakah mesej yang boleh kita belajar daripada Puan Arwina Ar-Rahman online. Terima kasih Ustaz Fazrul dan Ustaz Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 69 surah At-Taubah ini mengingatkan saya bahawa setiap amalan orang munafik dan musyrikin adalah sia-sia. Maka dengan itu, sebagaimana yang kita pelajari daripada kaum sebelum ini, perlulah saya berdoa agar diri saya tidak termasuk dan tergolong dalam golongan orang yang munafik dan musyrikin, supaya tidak termasuk dalam golongan orang yang rugi. Wallahu a'lam.
Terima kasih diucapkan pada Puan Arwena, ya, bila kita bercakap dalam hidup kita ni tak ada orang nak pergi ke kursus untuk gagal. Kan? Dan inilah antara formula untuk gagal, iaitu bila ada kekuatan, bila ada banyak harta, mereka bersenang-senang sahaja, tak nak tolong orang, tidak mahu berjuang fi sabilillah, malah mereka hanya nak enjoy. Itu pelajaran yang Allah ingatkan pada ayat 69 sebentar tadi. Dan kita lihat pada bawah, ya, pada halaman 198 ini ciri orang beriman. Orang mukminun wal mukminat ba'duhum awliya'u ba'd, ya, saling membantu menjadi aulia, pelindung antara satu sama lain. Sifatnya apa? Menyeru kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, mendirikan solat, menunaikan zakat, taat kepada Allah dan Rasul. Jadi kalau kita banding muka surat sebelah halaman 197, tidak ada perkataan menunaikan solat. Walaupun sebelum ini ada cakap tentang solat dalam keadaan malas. Pasal sebenarnya solat dalam keadaan malas itu bukan solat. Ya, itu perkara yang perlu sangat kita beri perhatian dalam kehidupan kita. Kalau rasa malas tu kita kena banyak berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, agar jangan sampai kita ini digelar sebagai orang yang munafik, yang Allah kata tadi bahawa ada Jahannam pada ayat yang ke-68. Dan bagi orang beriman Allah berikan ganjaran, ya, janji. Janji Allah itu apa pada ayat 72, iaitu syurga, di bawahnya ada sungai, kekal di dalamnya, dan penginapannya itu adalah thayyibah fi jannati adn. Perlu kita bincang pasal thayyibah ini, pasal di dunia ini kadang-kadang mungkin ada benda yang kita rasa baik, ya, tapi dia bercampur dengan tak baik. Ya, mungkin kita rasa macam kita nak rumah yang baik tapi ada tandas yang berbau, contohnya lah, kan, ataupun okey segalanya ustaz ni tapi sakit perut, kan. Tetapi di akhirat nanti tayyib, tayyibah, semuanya baik, termasuklah perangai-perangai orang dalam rumah kita itu, ya, tempat syurga kita itu semua baik-baik. Tak ada dah rasa iri hati, dengki ke, bergaduh ke, tak puas hati dan sebagainya. Ini janji Allah kepada siapa? Orang mukmin yang sanggup berhadapan dengan pelbagai cabaran perjuangan dalam kehidupan. Kita teruskan pada halaman 199, kita nak baca ayat 79, ayat yang akhir pada halaman itu. Kita lihat dahulu apa ayatnya, silakan. Allazina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fi الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. صدق الله. Surah Al-Azim itu adalah daripada ayat 79. Orang munafik itu mereka yang mencela orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela, dan yang mencela orang yang hanya memperoleh untuk disedekahkan sekadar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah membalas penghinaan mereka dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Apa poinnya yang telah pun disampaikan sebelum ini, iaitu mereka ni memandang kecil kepada orang lain yang bersedekah, orang lain yang berjuang fi sabilillah, orang lain yang membantu ke arah kebaikan. Dia memandang, istilahnya yalmizun, ya, yalmizun ini maksudnya ialah mereka ini mencela, alah kecil sangat, alah nak tolong, nak mengalahkan Rom konon, kan. Perkara-perkara itu Allah ulang lagi pada ayat 79 selepas, kalau kita lihat dalam ayat halaman 199 ini bercerita tentang perlu diperangi, ya, kepada kufar dan munafikin, ya, kufar wal munafikin. Kufar ini dah jelas dah dia menentang kepada Islam, ya. Bila diingatkan dia menentang lagi. Kalau dia berada dalam agama dia tidak menentang, itu satu hal, ya, tetapi kalau menentang itu digelar kufar. Wal munafiqin adalah orang yang menjadi tali barut,
di dalam kehidupan dan dia tidak mahu melihat kepada kemenangan Islam. Ya, munafik ini ulama meletakkan dua, satu yang mungkin kita kadang-kadang tertipu, terpecah amanah, ya, bukan selalu pecah amanah maksudnya, kadang-kadang kita tak menunaikan tapi kita istighfar, itu munafik tetapi boleh bertaubat. Tetapi yang kita tidak mahu ialah sehinggakan ia menjadi tabiat dalam kehidupan seharian, tidak tepati janji, tidak bercakap benar dan juga ingin menghancurkan Islam, nak mengambil kesempatan atas apa yang ada. Jadi bila Allah ingatkan pada Nabi, kepada kita sebagai pengikut Nabi untuk mesti bersungguh-sungguh, ya, ada kaedah. Kalau kufar mungkin sampai ke medan perang, tetapi munafik ini kadang-kadang dia masuk dalam kumpulan orang Islam kerana jihadnya itu adalah jihad psikologi. Ya, kena bersabar, Nabi berinteraksi dengan mereka ini sebahagian daripada penduduk yang berada di Mekah dan juga di Madinah itu sendiri. Maka dalam ayat ini Allah menyatakan tentang sifat orang yang munafik ini, iaitu dia ada beritahu, kalau kami, ya, kalau kita tengok pada ayat yang ke-75, kalaulah Allah beri kami rezeki kurniaan, kami akan sedekah, kami akan jadi orang soleh. Dia ada berkaitan kalau. Jadi jangan sampai kita jadi begitu, Ustaz, ya. Kalau kita ada sikit, kita bagi sikit, jangan pula ya Allah, sekarang ni bukan tak nak derma, bukan tak nak jadi orang soleh, tapi kalau katakan bagi sikit 1 juta dalam akaun, kan, kalau dapat kereta 3 biji, nanti saya akan jadi orang yang paling awal sekali pergi ke surau, contoh, kan, atau orang paling pertama sekali yang baca Quran kalau saya ni dapat 1 juta dalam akaun. Sekarang ni sibuk. Perkataan-perkataan itu adalah perkataan yang telah pun diucapkan oleh orang munafik pada zaman dahulu. Sehingga kan Allah menyatakan pada ayat 79 tadi, dia bila dah dapat itu sebenarnya dia berpaling. Dan ayat 79 tu dia tengok orang lain berjuang untuk kebaikan, dia pergi condemn. Dia pergi hina orang tersebut. Jadi kita nak tengok sedikit tadabbur daripada Puan Nur Syafini dalam ayat 79 yang agak panjang itu. Silakan online. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 79 dari surah At-Taubah ini mengingatkan saya tentang ciri-ciri orang yang munafik, yang suka mencela dan menghina orang-orang beriman yang melakukan kebaikan, iaitu sedekah secara sukarela, sedekah sekadarnya. Oleh itu saya jelas, melalui ayat ini Allah akan mengazab dan memberi balasan yang amat pedih kepada mereka yang suka mencela dan menghina orang lain yang melakukan kebaikan. Dan sepatutnya kita menjadi golongan orang-orang mukmin yang aman makruf dan nahi munkar. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada Puan Nur Syafini, ya, berkongsi jangan cela orang buat kebaikan. Kan itu yang kita dapat simpulkan, pasal bila dah mula mencela orang lain dekat sana, nak buat online konon contohnya, kan, ataupun dia ni nak tolong orang padahal derma RM1 je, tak macam saya. Itu adalah perkataan-perkataan golongan munafik yang disampaikan dalam ayat ini yang kita doa Allah jauhkan. Kita bergerak kepada halaman 200, Allah menyambung lagi, ya. Kita nak baca ayat 81 sebagai peringatan penting untuk kita tadabburkan. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. Orang-orang yang ditinggalkan tidak ikut berperang merasa gembira dengan berdiam diri sepanjang peninggalan Rasulullah. Mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah, dan mereka berkata, janganlah kamu berangkat pergi berperang dalam keadaan panas terik ini. Katakanlah, wahai Muhammad, api neraka Jahannam lebih panas jika mereka mengetahui. Kita dengarkan apakah tadabbur ringkas daripada Coach Jamil online. Terima kasih Tuan Fazrul, Ustaz Tir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Tuan-puan penonton setia My Quran Time, ayat ini memberi satu penegasan untuk kita. Ingat, jangan ikut perangai orang-orang dalam ayat ni. Apa dia? Gembira tak ikut perjuangan, satu. Dua, sibuk hasut orang untuk juga tak ikut berjuang. Kerana apa? Ada amaran daripada Allah. Apa amaran itu? Api neraka jahanam lebih panas. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada Coach Jamil, ya. Itu antara pelajaran kita, iaitu jangan rasa goyang kaki itu best, ya, dan rasa panaslah untuk pergi bergerak, berjuang, membantu, padahal sebenarnya kalau orang yang faqih, ya, kalau orang itu memahami, sebenarnya dia akan pergi berjuang. Kerana kalau katakan di sini panas, di sana lebih panas, dan menyebabkan dia tak boleh duduk diam di rumah, ya, digunakan apa yang ada, amwalihim, harta, dan juga dirinya untuk apa-apa sahaja untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah kandungan halaman 200, ya, di mana Allah menegaskan lagi pada ayat yang ke-85, jangan kamu kagum pada harta dan anak pinak. Berkali-kali Allah ulang. Pasal apa? Pasal dua perkara inilah, ya, harta menyebabkan kita mungkin akan banyak masa, dan bila dah dapat kita goyang kaki. Ataupun anak dan keluarga, akhirnya kita kalau boleh nak bercuti sepanjang tahun pasal dah penat bekerja kot. Kan? Tapi kita kena ingat bahawa cuti sebenar-benarnya, bukan tak boleh bercuti, boleh, tetapi cuti sebenar-benarnya yang diizinkan oleh Allah bila sampai ke akhirat sana. Di sini cuti sekejap, kemudian sambung lagi perjuangan. Kerana itu mesej penting dalam halaman 200. Dan halaman terakhir, ulang kaji kita, halaman 201, Allah bawakan kepada kita tentang sifat. Sifat apa? Beza orang munafik dengan orang beriman. Orang munafik ada banyak harta, tak nak berjuang. Orang beriman tak banyak harta, dia sampai menangis minta Nabi kenderaan untuk pergi berjuang, walaupun Nabi dah tak berapa ada sumber untuk perang Tabuk dalam peristiwa pada zaman Rasulullah. Kita baca ayat 87. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Radu bi an yakunu ma'al khawalifi wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Sadaqallahu. Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak pergi berperang, al-khawalif wa tubi'a, dan hati mereka telah tertutup, ya, termeteri, sehingga mereka tidak memahami kebaikan beriman dan berjihad. Ini adalah salah satu daripada proses pendidikan yang disampaikan oleh Allah 20 tahun selepas Nabi berdakwah, mendidik, sebenarnya melahirkan insan yang beriman dan berjuang. Itu, ya, iman asas kepada perjuangan, dan berjuang itu kesan daripada iman. Tidak mungkin makin baca Al-Quran, makin beriman, tapi duduk diam, ya, lepas solat baca Quran duduk goyang kaki. Itu tidak mungkin. Pasal apa? Pasal kita tahu bahawa kalau kita sejuk di sini, tidak bersusah di sini, kita akan susah di sana. Tetapi kalau kita bersusah-susah di sini, insya-Allah akan senanglah sampai ke akhirat sana. Kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita diberikan kefahaman daripada surah At-Taubah sebagai surah perjuangan, dan kita ingin membebaskan diri kita daripada musyrik, daripada ahli kitab ataupun orang-orang yang daripada sumber yang ada kitab tetapi tidak menghargainya, dan juga kumpulan munafik dalam kehidupan, dengan kita gunakan harta diri kita untuk perjuangan menegakkan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa bersama Ustaz Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, Kau anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, ya Allah. Ya Allah, Kau berikanlah kepada kami kefahaman yang benar, ya Allah, terhadap Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi baik, yang barakah, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah harta-harta kami, ya Allah, harta yang mampu memberikan kebahagiaan kami di hari akhirat nanti, ya Allah.
Ya Allah, Kau lemparkanlah kecintaan kepada kami terhadap Al-Quran, kitab suci-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Kau kurniakanlah kepada kami mata yang sentiasa tak sabar-sabar untuk melihat kalam-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Kau kurniakanlah kepada kami lidah yang sentiasa basah membaca ayat-ayat Al-Quran Karim, Ya Allah. Ya Allah, Kau kurniakanlah kepada kami akal yang sentiasa ingin memerhatikan makna-makna ayat-ayat dari-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Kau kurniakanlah kepada kami hati-hati kami yang sentiasa mengambil pengajaran, tadabbur, ibrah daripada ayat-ayat-Mu, Ya Allah. Kami meyakini Al-Quranlah penyelamat kami, Ya Allah. Al-Quranlah yang akan membawa kami kebahagiaan di dunia dan juga di hari akhirat, Ya Allah. Ampunkanlah segala salah silap dan dosa kami, Ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita bersama dengan rakan-rakan yang berada di online. Saya ucapkan terima kasih juga kepada tuan-tuan yang mengikuti 10 juzuk bersama dalam My Quran Time. Ingin kita sama-sama memahami, kita meningkatkan iman. Iman yang meningkat itu memberi kesan kita berjuang fi sabilillah, tolong kepada projek-projek untuk memastikan masyarakat mengamalkan, memahami dan membaca ayat-ayat Allah dan menjadi kenyataan dalam hidup kita. Inilah yang kita ingin sebarkan. Tuan-tuan yang ada kesempatan untuk menyumbang dalam tabung gerakan Al-Quran ini platform kita bersama, bukan platform mana-mana tetapi bersama, agar dengan sumber yang ada, dengan sumber material dan juga kemahiran tuan-tuan, kita boleh bekerjasama ya, memastikan Al-Quran bukan sekadar diperjuangkan 1400 tahun yang lepas, tetapi kita bersama memperjuangkannya, kerana siapa lagi ingin menjadi penolong agama Allah kecuali bila kita sendiri yang merebutnya. Kita bertemu lagi dalam episod akhir besok untuk kita menyimpulkan 10 juzuk. Kita bertemu kembali pada jam 5 petang, 10 malam dan juga 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas, mendoakan tuan-tuan dengan 10 juzuk ini, ia persediaan mantap untuk bertemu Ramadan Al-Mubarak. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. My Quran Time itu tadi dibawakan khas kepada anda oleh Mufas.